Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita dah berada di 18 Ramadan menuju kepada fasa akhir Ramadan, kepada 10 akhir, dan kita harap semoga amal kebajikan kita bertambah dari semasa ke semasa sepanjang bulan Ramadan, bulan yang diberkati ini. Jadi insya-Allah hari ini saya nak ambil peluang sikit untuk kecek ataupun berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan suatu bidang ilmu yang sangat penting sebenarnya, dan kita panggil sangat berguna untuk difahami dan didalami oleh kita, yang mana saya baru saja terlibat dalam bidang ilmu ni sendiri, iaitu berkaitan dengan faraid dan pengurusan harta pusaka. So bila kita tengok kalau sebelum ni kita kata bahawa faraid ni susah, ilmu faraid ni satu ilmu yang bukan mudah, it's complicated, ataupun ilmu yang kita panggil bagi kat orang lain lah, tapi sebenarnya hakikatnya dia hukum mempelajari ilmu faraid ni lah fardu kifayah. Fardu kifayah yang merupakan satu benda yang kalau orang lain tak buat, maksudnya kena ada orang buat, kena ada orang yang mengamalkan, kena ada orang yang tahu pasal benda-benda semua. Dan ilmu faraid ini satu bidang ilmu yang sangat luas. Dia berkaitan dengan ilmu nasab, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan keturunan, berkaitan dengan ilmu matematik, ilmu pecahan. Jadi saya sebelum ni kita dah baca bahawa apa dia 1/6, 1/8, 1/3. Jadi kita sendiri dah tak tahu benda tu apa benda sebenarnya 1/3, 1/6. Jadi alhamdulillah saya memang pernah berkesempatan dan berpeluang menuntut ilmu ni dengan dai ilmu faraid sendirilah, itu Ustaz Khusairi, dan mengikuti beberapa siri kuliah dan beberapa siri bengkel berkaitan dengan ilmu faraid yang kita kata sangat membuka minda kita, ini penting, ini penting, bahawa ilmu faraid ni benda yang ada dalam Quran sendiri, dan bahkan dalam surah disebut, sebab kita belajar benda tu disebut dalam Quran, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, tak salah saya, ayat ke-7 ada, ayat ke-11, ayat ke-12, yang menceritakan secara detail lagu mana pembahagian faraid ni. Tapi sebelum kita pergi pada perbahagian, kita pergi kepada waris fardu, waris yang tidak terhalang daripada menerima harta pusaka ni, maka kita kena tahu dulu harta pusaka tu gapo dia. Harta pusaka tu sendiri tu gapo dia. Jadi harta pusaka ilmu faraid tu sendiri tu gapo dia, kan? Jadi kalau kita tengok ilmu faraid ni ialah ilmu tentang pewarisan harta pusaka bersih kepada waris, serta kita akan belajar tentang kaedah pengiraan dan pengurusan. Pengurusan mengikut konsep apa yang agama kita ajarlah. Maksudnya kena lagu tu. Jadi itu ilmu faraid, dan hukum ilmu faraid ini memang macam saya tadi fardu kifayah, yang mana ia akan menjadi satu kewajipan kepada, kalau misalnya kalau tak ada orang yang beramal, tak ada orang yang tahu pasal ilmu ni, maka wajib kena ada orang-orang tahu. Okey. Okey, lepas tu kata selain daripada faraid ini merupakan satu penyelesaian kepada pengurusan harta dan pembahagian dan pengurusan dan pengagihan harta pusaka. Dan harta pusaka ni mungkin kalau kata saya pun tak ada harta, harta pusaka ni kita ni gapo dia. Sebenarnya apa yang kita tinggalkan yang mempunyai nilai, itulah harta pusaka. Jadi pengurusan harta pusaka ni ialah satu keperluan yang mana bukan setakat kita sebagai orang yang akan menempuh kematian, perlu buat persiapan, dan bila saya belajar mengikuti kuliah-kuliah berkaitan dengan faraid ni, kita diberitahu tentang ilmu faraid, satu ilmu yang dia agak spesifik. Memang kena ngaji, kena bertalaki, kena pergi menuntut ilmu, tak boleh baca buku gitu. Jadi ia sangat-sangat bagus untuk kita boleh mendalami ilmu faraid ini sebenarnya. Okey.
Jadi dari segi cara memahami ilmu faraid ni pula, dia ada beberapa perkara. Itu enam konsep, enam cara dia. Satu, yang pertama, kita kenal harta pusaka. Kena kenal dulu harta pusaka yang pertama. Yang kedua, kena kenal waris. Siapa yang akan mewarisi harta. Yang ketiga, kena mengetahui bahagian setiap waris. Bahagian setiap waris ni sebagaimana apa yang telah digariskan dalam Quran lah. Dari ayat ke-11, ayat 12 surah An-Nisa tu cerita dah pasal pembahagian waris, bahagian waris tu banyak mana. Yang keempat, kita kena tahu kaedah pengiraan dia. Kaedah pengiraan. So ada sebelum ni, dalam 2-3 hari lepas, ada sahabat saya daripada UIA mula, dia tanya tentang this complicated sikit lah, sebab dia ada adik-beradik seibu, adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu sebapa. Jadi bila kita buat pengiraan tu, alhamdulillah jumpa jalan-jalan bagaimana nak tentukan pembahagian. Yang kelima, kita kena mengetahui tentang prosedur pengurusan. Maknanya kalau tanah ni, kalau harta yang kurang daripada 2 juta, okey, dia ada pejabat pusaka kecil yang akan uruskan. Harta lebih daripada 2 juta, dia akan pergi ke mahkamah tinggi semualah. Okay. Dan yang keenam, dia kena menghayati konsep agihan harta pusaka itu sendiri. Jadi okey, kalau orang tanya lagu, adakah wujud satu peluang untuk kata tak saya nak ikut faraid pembahagian harta? Boleh, sebab faraid ni sendiri adalah satu penyelesaian sebenarnya kalau tak ada jalan keluar. Okey. Cumanya bila yang selain daripada faraid itu dipanggil takharruj. Takharruj ni ialah keluar daripada ilmu maksudnya tidak menggunakan kaedah faraid lah, sama ada bagi tu secara sama rata, secara muafakat, itu yang dinilah, yang digariskan lah. Tapi syarat untuk takharruj ni ada dua lah. Satu, waris tu kena tahu hak bahagian masing-masing, dan yang kedua, waris tu adalah waris yang baligh dan waris yang berakal. Maksudnya waris tu sendiri dia tahu. Okey. Jadi itu nak cerita tentang pengenalan tentang ilmu faraid ini sendiri. Ilmu faraid, ilmu pengurusan harta. Dan masa saya cerita tadi, apa ya harta pusaka? Harta pusaka ni gapo-gapo kita tinggalkan. Kereta kita. Ada nilai kan? Mesti ada nilai kereta kita. Jadi itu harta pusaka. Kalau kita meninggal tu lagu mana? Dia tertakluk pada kaedah faraid lah sebenarnya. Okey. Cuma satu lagi, dia ada kategori harta, dan kategori apa harta yang jadi harta pusaka, apa harta yang bukan harta pusaka. Ni kita kemah mula lain kali, insya-Allah saya akan cerita tentang the next, ialah berkaitan dengan harta-harta yang menjadi harta pusaka. Contoh macam tanah, rumah yang kita tinggalkan, itu harta pusaka. Yang ada yang tak jadi harta pusaka, contoh macam ganjaran terbitan. Kalau orang kata kerja-kerja ada pencen, ada pencen. Yang pencen tu tak jadi harta pusaka, ataupun harta wakaf. Harta wakaf ni memang bukan harta dia lah, dia dah wakafkan ke jalan Allah SWT, dan dia jadi sebahagian daripada bukan harta dia, ataupun harta yang telah pun dihibahkan. Nanti kita cerita lain kali tu, insya-Allah. Dan gapo dia hak-hak ke atas harta ni sendiri. Maknanya bila berlaku kematian, apa proses selepas proses nak menguruskan harta. Kata kena pergi ke faraid dah. So, faraid tu pembahagian tu lah. Maksudnya yang mula-mula ni nak uruskan hak wajib, hutang dia lagu mana, kita tengok mula tu. InsyaAllah kita cerita balik kali. Sebelum kita masuk ke topik yang sangat menarik, ialah berkaitan dengan waris fardu. Waris fardu ni adalah mereka yang tidak terhalang daripada menerima harta pusaka. Dia ada 6 kategori waris fardu. InsyaAllah kita akan sentuh lain kali, dan saya nak cerita juga tentang kat mana kita nak boleh jumpa ayat berkaitan dengan kenapa turunnya ayat berkaitan dengan harta pusaka. InsyaAllah lain kali kita catch up semula tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.